Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Syafiqah Hanim binti Wan Imran. Nombor ID KBJ 2008106335. Assalamualaikum, nama saya Nur Anisa binti Muhammad Zamri, KBJ 2008108337. Assalamualaikum, nama saya Tasnim Zulaikha binti Abdul Rahman, KBJ 2008106006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Abdul Rahim. Nombor ID KBJ 2008101447. Kami dari Seksyen 11 akan menerangkan tentang pegangan agama Islam yang mengandungi akidah, akhlak, sirah dan ibadah. Hari ini saya akan menerangkan mengenai akidah. Pengenalan bagi akidah. Akidah dari segi bahasa bererti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Akidah juga dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Akidah juga dalam Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabbi dan Ilah serta beriman dengan nama-namanya dan segala sifat-sifatnya, juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat dan beriman dengan takdir Allah sama ada baik atau buruk, termasuk juga segala apa yang datang dari Allah. Seterusnya, patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan. Akidah berkait rapat dengan rukun iman. Rukun iman, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar Ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa di dalam pertemuan Malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW di dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh ramai sahabat-sahabat Rasulullah, maka Jibril telah mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang bermaksud, Jibril telah berkata kepada Rasulullah, "Kamu terang kepadaku mengenai iman." Maka jawab Rasulullah, "Iman itu ialah bahawa kami beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kemudian, dan kamu beriman kepada bahawa habuan dan peruntukan bagi kamu sama ada baik atau buruk adalah semua daripada Allah SAW." Maka Jibril pun berkata, "Kamu telah berkata benar." Jadi dari ayat Al-Quran dan hadis dapatlah disimpulkan bahawa iman itu ialah 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Simpulan bagi akidah secara keseluruhannya, konsep akidah amat mudah dipelajari dan difahami secara umum kepada sesiapa sahaja yang ingin mengamalkan akidah secara istiqomah atau secara berterusan. Secara tidak langsung juga, masyarakat yang mengamalkan konsep akidah yang betul akan melahirkan sebuah negara yang tinggi ilmu, amal dan akhlaknya. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya, Hari ini saya akan menerangkan tentang aspek ajaran Islam iaitu dari segi akhlak. Imam Al-Ghazali telah menghuraikan aspek akhlak merujuk dua perkataan yang terhubung secara langsung iaitu al-khuluq dan al-haq. Al-haq ialah merujuk kepada gambaran zahir manusia, manakala al-khuluq merujuk kepada gambaran batin manusia. Kedua-dua gambaran ini memang wujud pada manusia kerana himpunan daripada komponen jasad yang hanya boleh dilihat menerusi mata kasar. Manakala nafsu dan roh hanya boleh diinderai melalui mata hati. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Ingatlah peristiwa tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia, yakni Adam. Setelah aku menyempurnakan kejadiannya, aku meniupkan roh kepadanya, maka hendaklah kamu sujud padanya." Surah As-Sad ayat 71 hingga 72. Melalui firman ini, Imam Al-Ghazali
Al-Ghazali telah menjelaskan bahawa jasad manusia dinisbahkan daripada asal usul tanah, manakala roh dan nafsu dinisbahkan terus kepada Allah Tuhan. Gambaran ini menunjukkan keutamaan aspek roh berbanding jasad. Oleh itu, akhlak yang menurut Imam Al-Ghazali juga telah merujuk kepada keadaan atau suasana dalam jiwa seseorang. Ianya bukanlah perilaku perbuatan yang terpancar pada permukaan diri si pelakunya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan menceritakan tentang bagaimana ataupun sejarah Islam ke alam Melayu. Islam telah muncul ke alam Melayu pada awal abad ke-13. Ianya boleh disaksikan dengan adanya batu bersurat Terengganu yang bertarikh 1212. Perkembangan Islam di tanah Melayu semakin berkembang selepas kemunculan Kesultanan Melayu Melaka pada awal abad ke-15. Islam mengajar umat manusia mengenal Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruhnya dan sebagai rasul yang terakhir. Pada masa kini, pelbagai masyarakat di Malaysia boleh menerima Islam, dan ada juga masyarakat India dan China telah memeluk Islam dengan kerelaan mereka sendiri. Dan ada juga segelintir yang memeluk Islam dengan hasil daripada perkahwinan campur dengan orang Melayu. Terima kasih. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ibadah dalam agama Islam. Konsep ibadah adalah terlalu murni dan luas skopnya. Ianya tidak sekadar ibadah khusus yang bersifat rohaniah, tetapi ia juga bersifat ammah, iaitu bersifat umum. Dan ianya merentasi jalur hidup seseorang insan. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah penting sebagai tanda keyakinan kita sebagai hamba kepada penciptanya atas dikatakan sebagai Khalik. Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas dan hudan lil muttaqin, iaitu petunjuk kepada manusia dan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Manusia memerlukan Al-Quran untuk memahami hal-hal yang nyata, apalagi gaib. Ibadah yang menjadi sumber penghayatan kita menjadikan kita sebagai umat yang taat dan setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setibanya bulan Ramadan, umat Islam pergi menunaikan solat tarawih di masjid. Bulan Ramadan menjadikan bulan yang paling dirindukan oleh umat Islam. Bulan ini juga khusus untuk umat Islam berpuasa. Manakala pada bulan Syawal, umat Islam pergi menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri di masjid. Hari Raya Aidilfitri ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya